Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam siri basic dalam trading dan kali ini kita ada pada siri keempat. Kita akan bincangkan tentang penggunaan time frame. Pada trader baru, mungkin time frame ni agak memeningkan kepala. Mungkin banyak persoalan yang timbul. Apa pula fungsi M15? Apa pula fungsi H4? Apa pula fungsi D1? Okay, tapi untuk trader lama memang ini dah jadi lauk lah. Lauk pada mereka. Jadi disebabkan kita dalam siri basic, hari ini bersama saya Mr. Flaha, saya akan cerita tentang time frame sahaja. Okay? Jadi depan kita ada chart GBP JPY. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak you all tengok belah atas di tengah-tengah, di kawasan yang saya bulatkan ni, kita boleh tengok ada M1, kita boleh tengok ada M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 dengan MN. Okey, apa benda huruf-huruf dengan nombor ni semua? Okey, kita mulakan dengan time frame yang paling besar iaitu MN. MN adalah time frame monthly. Okey, so kalau you all tengok, setiap candlestick yang terjadi ni, yang batang-batang macam lilin ni kita panggil candlestick. Setiap candlestick yang terjadi ni, usia dia, kalau kita buka pada time frame MN, iaitu monthly, usia dia ni adalah selama 1 bulan. Okey, sebagai contoh, kita tengok time frame, kita tengok candlestick warna putih yang panjang ni. Okey, yang Marubozu putih tu. So, dia in order untuk disiap satu candlestick ni dia ambil masa sebulan. Okey, jadi kita tahu sekarang pada hari video ni direkodkan kita ada pada bulan Julai, 11 hari bulan Julai 2021. Jadi candlestick kuning ni dia akan siap pada akhir bulan Julai, iaitu 31 hari bulan Julai. Candlestick sebelum dia ni dia siap pada 30 Jun. Okey, maksudnya daripada 1 Jun sampai 30 Jun dia akan bergerak sebagai satu candlestick. Bila dah sampai 30 Jun masuk 1 Julai dia akan keluar dekat sini. Okey, so yang ni dia akan siap selama 1 bulan. Jadi yang tuan-tuan tengok sekarang ni, candlestick putih, kuning, putih, 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 putih ni semuanya usia candlestick ni 1 bulan untuk disiap dan close sebagai satu candlestick. Okey, jadi kalau kata kita tengok candlestick kuning ni, ini bila dia punya tarikh dia tu. Kalau kita buka crosshair, kita letakkan dekat candlestick kuning ni, kita boleh nampak kat bawah tu dia jadi 1 hari bulan 9 20 20. Okey, yang kat bawah sekali tu. Kalau kita pergi ke candlestick sebelah dia akan jadi 1 hari bulan 10 20 20. Sebelah lagi 1 hari bulan 11 20 20. Jadi satu batang candlestick ni bersamaan dengan 1 bulan usia dia. Okey, macam tu juga dengan weekly. Kalau kita pergi kepada time frame lain, kita akan tengok tadi bentuk dia macam ni. Okey, tapi bila weekly dia jadi lain pula, dia jadi blank kejap. Kenapa lain bentuk dia ni? Ni. Ini weekly at current price. Okey, sekarang price tak bergerak lah sebab tengah cuti Sabtu Ahad. Okay, jadi pada weekly, usia candlestick ni bersamaan 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Dia siap 1 minggu, dia close. Siap 1 minggu, dia close. Macam tu juga dengan daily. Okay, candlestick daily. Okay, sekarang kita ada pada time frame daily. Jadi satu batang candlestick ni bersamaan 24 jam untuk dia siap. Okay, ini semua 24 jam, ni 24 jam, 24 jam. Okay, kalau kita pergi pada H4, apa pula? H4 ni adalah 4 hours ataupun 4 jam. Bermakna satu candlestick ni usia dia 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Jadi untuk kita nak tahu candle 4 hours ni yang membentuk time frame daily, dia memerlukan berapa CS? Dia memerlukan 6 CS. Iaitu 6 batang candle untuk membentuk satu hari punya perjalanan. Jadi 6 batang kali dengan 4, 24. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermula daripada sini, candlestick putih ni, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ialah 6 candlestick, yang mana satu candlestick bersamaan 4 jam. Jadi perjalanan daripada sini sampai ke sini ialah 24 jam. Membentuk candlestick dekat sini satu hari. Okey. Jadi ini yang memang kalau trader baru ni memang dia blank lah bab ni kan. Sebab tu saya buatkan satu video supaya benda-benda yang simple macam ni tak perlu kita nak ajar. Boleh tengok video dengan harapan boleh faham lah. Okay. Sekarang kita pergi kepada candlestick H1. Okay, H1 ni pula dia adalah 1 jam. Okay, maksudnya kalau you all tengok ini lilin ni
candlestick ni 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi satu hari ada 24 jam. Jadi kita boleh expect daripada permulaan ni, yang tadi kita ambil daripada H4 ni sampai ke hujung ni ada 24 batang candle. Kalau rajin boleh kira lah. Okay, dia 24 batang candle. Seterusnya, kita pergi kepada M30. Okay, ini adalah satu time frame di M30 yang mana setiap candlestick ni usia dia 30 minit. Maksudnya lepas 30 minit, dia close. Lepas 30 minit, dia close, dia buka candlestick baru. Dia keluar candlestick baru. Okay, dan yang ni 15 minit. So bila setiap time frame ni kita tengok dia punya corak ni takkan sama lah. Bila kita buka time frame H1 contohnya, okay, H1 kita nampak dia simple macam ni kan, perjalanan dia menaik, kita nampak very straight. Tapi bila kita buka ke M15, kita nampak dia ada lagi details dia dalam ni. Okay, yang kecil-kecil ni kita akan nampak, kita akan nampak dengan jelas. Jadi apa tujuan candlestick ni? Apa tujuan time frame ni? Okay, setiap time frame dia bagi kita maklumat yang berlainan. Okay, kalau kita buka time frame daily sebagai contoh, kita takkan nampak kat mana bestest position untuk kita nak masuk, melainkan kita tukar time frame. Sebagai contoh, ini time frame daily. Kalau dekat M15, kita dah boleh nampak dah, kita dah boleh anggarkan kat mana tempat kita nak entry. Contohlah kita target nak buy. Okay, kita target nak buy. Kita kata kita nak buy sebab dekat daily kita nampak market dah membuat kenaikan very high. Tapi adakah bila kita nak buy kat sini? Risiko lah sebab kita buy pada harga dah tengah naik. Jadi konsep dia tu tak berapa tepat lah. Maksudnya bila kita nak buy, kita akan sentiasa cari harga yang lebih rendah untuk kita buy supaya kita tak floating terlalu banyak. Jadi untuk nak cari harga terbaik kat mana kita nak buy tu, kita kena pergi ke time frame yang lebih kecil. Sebagai contohnya dekat M15. Bila kita buka M15, kita mulalah nampak, okay, sini ada potensi untuk entry. Lagi, kita tengok lagi, sini ada satu potensi untuk entry. Okay, next, mana lagi? Sini pun ada satu potensi untuk entry. Okay, lagi satu kita ambil kat sini lah sebagai contoh. Okay, jadi kalau kita kat daily, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam line-line ni. Kita tak nampak. Saya besarkan sikit. Kita tak nampak kat mana kita nak entry. Melainkan kita tengok kepada time frame kecil, baru kita nampak. Oh, okay, kat sini ada zone yang kita boleh entry dengan kurang risiko. Maksudnya kita boleh anggarkan kalau market turun sini, kalau kita buy kat sini, kita akan cepat biru. Berbanding kalau kita buy kat atas ni, tiba-tiba market turun, kita dah takut. Kita dah takut, ialah trader baru kan. Dia tengok dah merah, dia terus kat loss. Bila dia kat loss je, tiba-tiba market naik. Rupanya market mencari zone ni untuk nak buy pada harga yang cantik. So itu fungsi dia. Okay. Dan apa fungsi monthly ni pula? Okay, fungsi monthly ni dia sama juga macam daily. Konsep dia, price ni dia akan ikut, dia akan respect arah time frame besar. Itu yang kita selalu dengar mana-mana trader cakap, hormati time frame besar. Okay, jangan lawan time frame besar cakap apa. So kalau kata kita tengok GBP JPY ni pada time frame monthly, kita boleh nampak dekat sini ada bullish engulfing kat sini. Okay, bullish engulfing ni adalah tanda kenaikan. Okay, tanda kenaikan. Okay, jadi kita sebagai trader kita tahu, okay, ini adalah tanda kenaikan. Tapi nak buy kat sini pun market dah naik tinggi. Daripada bawah ni dah naik tinggi. Jadi adalah satu buy yang berisiko lah kalau kita nak buy. Tapi boleh je. Kalau memang dia betul-betul nak naik, dia boleh naik. Kan? Tapi at least kita tahu. Monthly dah bagi tahu kita ada bullish engulfing. Kita pun buat notes kita. Monthly bagi tahu ada bullish engulf. Jadi bila kita tengok, okay, monthly kata ada bullish engulf. Kita pun dah set, dah tulis note. Kita tahu, time frame besar kata boleh naik lagi. Okay, so kita akan cari fokus pada buy lah. Pergi pada buy, cari pada time frame kecil kat mana the best position untuk kita buy. Contohnya kat weekly saya tak nampak apa-apa. Saya pergi lagi kepada daily. Okay, saya tengok, okay, dekat sini, dekat sini ada satu polygamy. Okay, saya tandakan satu polygamy. Okay, polygamy tu apa? Nanti sampai masa saya akan kongsikan lah. Tengoklah dalam video ke ataupun secara personal coaching ke, tak kisah. Tapi ada satu polygamy. Dan kita tengok, bila price sampai ke kawasan polygamy tu, ngam-ngam dia touch dan dia bawa price naik sebanyak berapa pips dia ni? Lebih kurang 240 pips. Okay, so
Itulah fungsi time frame. Maksudnya kita nak go detail pada time frame yang lebih kecil untuk kita nak cari where is the bestest position untuk kita buy ataupun untuk kita sell. Okay. Dan ramai yang selalu tanya saya, apa the best time frame untuk kita rujuk? Yang ni soalan glamour di kalangan trader. Baik, yang pertama sekali dia tengok kepada konsep trading kita. Adakah kita seorang yang swing trader ataupun adakah kita seorang yang scalper ataupun kita seorang yang dia panggil apa? Position trader. Position trader ni maksudnya dia panjang lah, lama sangat dia hold position dia. Mungkin 6 bulan, 7 bulan tak lari. Okay, apa pula swing trader? Swing trader ni dia trader yang hold position juga tapi tak adalah sampai berbulan-bulan. Mungkin 2-3 minggu, 4 minggu dia swing dia punya position tu. Dia dah entry, dia biarkan je selama 3 ke 4 minggu. Okay. Scalper ni trader yang masuk keluar. Dia entry, dia dapat profit, dia exit. Dia dapat profit 20-30 pip, dia terus lari daripada market. Perjalanan menjadi scalper ni mungkin ambil masa dalam 2 ke 3 jam ataupun tak sampai sehari. Dan satu lagi yang paling glamour, intraday trader. Intraday trader ni pula biasanya dia masuk sehari lah, dalam maksimum pun mungkin 48 jam. Lepas tu dia akan exit. Dia beza dengan scalper dan beza dengan swing. Okay? Jadi setiap character of trading ni dia ada time frame tertentu. Contohnya kalau dia menganggap diri dia sebagai position trader, maksudnya dia memang swing lama gila, dia akan banyak berpandukan time frame yang besar. Contohnya monthly, weekly ataupun daily contohnya. Okay, kalau kata dia swing mungkin dia bergantung kepada daily dengan weekly ataupun dengan H4. Kalau scalper ni mungkin dia tak tengok daily, mungkin dia terus pergi kepada H1 dengan M15 contohnya. Intraday trader biasanya daily, H4, H1. Jadi benda tu jangan pening-pening kepala. Benda tu dia tak perlu set, tak perlu nak ada SOP. Okay, aku intraday trader. So aku tahu aku tak boleh tengok monthly. Aku hanya tengok daily, H4, H1. Jangan set macam tu. Bila set macam tu, mulalah kita ke laut. Pastikan sebagai seorang trader, kita fleksibel. Mana-mana time frame pun kita akan rujuk, kita akan tengok. Jangan set, kata aku tak akan tengok monthly. Jangan, bahaya. Alright? Jadi kalau pada the third eye, personally, time frame mana yang menjadi kegemaran kita orang? Okay, basically kita orang tak ada team the third eye tak ada time frame kegemaran pun. Kita trade based on apa yang kita nampak. Tapi kebanyakan ahli-ahli dalam third eye memang saya educate dia orang untuk fokus bermula daripada monthly, tengok juga monthly, pergi kepada weekly, turun kepada daily dan akhir sekali mungkin berakhir di H1. Okay, mungkin berakhir di H1. Kenapa saya tak pergi ke time frame yang lebih kecil sangat macam M1 atau M5? Kerana dalam tu banyak noise. Bila banyak noise, kita akan ada kecenderungan untuk buat kesilapan dalam kita punya analisis. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa pada episod 5. Terima kasih kerana sudi mendengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.